Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu sekali lagi di dalam ruang Sembang Santai Geologi bersama saya Dr. Hamzah Muhammad, mantan Profesor Geologi. Kira-kira sebulan yang lepas, kita dikejutkan dengan berita kejadian banjir yang melanda bahagian kaki Gunung Jerai di Kedah yang melibatkan dua daerah iaitu Yan dan Kuala Muda. Banyak kerosakan yang berlaku dan banjir ini diakibatkan oleh luruan air atau kepala air dari Gunung Jerai ke kawasan yang lebih rendah di bahagian bawahnya. Dalam video hari ini, saya akan menyentuh tentang Gunung Jerai, tetapi dalam satu aspek yang lain, yaitu tentang asal-usul kejadian Gunung Jerai di Kedah ini dari perspektif dan pandangan geologi berdasarkan kajian-kajian yang ada. This video is about the origin of Jerai Mountain in Kedah based on geological finding. Sebelum saya mulakan, saya mohon anda semua memberikan like, share dan seterusnya subscribe dan menekan button pada video Cinta Risa ini. Ini ialah satu gambaran Gunung Jerai dari jauh yang memperlihatkan puncak Gunung Jerai itu yang berada pada ketinggian 1217 meter. Ini pula ialah satu sketch ataupun lakaran yang menunjukkan keadaan tempat di mana Gunung Jerai terletak, tetapi pada kira-kira 550 juta tahun yang lalu. Kawasan ini merupakan suatu lembangan ataupun basin, lembangan pentas Laut Cetek yang dimensinya lebih kurang 25 kali 25 kilometer dengan kedalaman yang dianggarkan sekitar 2 hingga 3 meter. Gambar ini pula menunjukkan sungai di sekitaran sentiasa mengalir ke dalam lembangan ini sambil membawa bahan-bahan sedimen yang terdiri daripada campuran bahan pasir dan lumpur, dan bahan-bahan sedimen ini sentiasa dimendapkan ke bahagian dasar lembangan ini. Bahan yang termendap itu apabila menjadi batuan, inilah batuan yang dirujuk sebagai formasi Jerai. Dan formasi Jerai ini, pengendapannya, mengikut kajian geologi berterusan selama 150 juta tahun, iaitu merangkum daripada 550 juta tahun dahulu hingga 400 juta tahun yang lalu. Setelah berlaku pemendapan selama 150 juta tahun itu, pada 400 juta tahun yang lalu, iaitu dalam zaman geologi yang dikenal sebagai Silur atau Silurian, lembangan Jerai ini tiba-tiba menjadi semakin dalam, menurun,
Dan dengan cara itu, sekumpulan sedimen lagi yang agak berbeza dengan sedimen formasi jerai mula terbentuk dan termendap menindih sedimen formasi jerai. Bahan-bahan ini kemudiannya yang akan menjadi batuan dikenali sebagai batuan formasi mahang. Dan mengikut kajian, pengenapan formasi mahang di atas formasi jerai itu berterusan pula selama 100 juta tahun hinggalah ke masa yang kita sebut karbon, kira-kira 300 juta tahun yang lalu. Jadi, pada 300 juta tahun yang lalu, di dalam lembangan jerai ini, terdapat formasi mahang setebal 1.4 kilometer menindih di bawahnya yang disebut sebagai formasi jerai dengan ketebalan 1.6 kilometer. Jadi, ketebalan keseluruhan daripada batuan di lembangan jerai ini ialah 3 kilometer dan pada masa itu masih ditindih dengan lapisan air. Kemudian pada masa geologi yang disebut Perm atau Permian, iaitu kira-kira 250 juta tahun yang lalu, kedua-dua formasi ini, iaitu jerai di bahagian bawah dan mahang di bahagian atas, telah mengalami satu bentuk tekanan atau mampatan ke arah yang sama yang disebut sebagai orogeny semenanjung. Tekanan ini sebegitu kuat dan telah merubah serta melipatkan batuan formasi jerai dan mahang itu kepada satu batuan yang lain dari asalnya. Kalau asalnya tadi batuan sedimen, kini menjadi satu kumpulan batuan yang dikenal sebagai batuan metamorf. Dan batuan ini sifatnya jauh lebih padat dan lebih keras berbanding dengan batuan sedimen daripada formasi jerai dan formasi di atasnya tadi iaitu mahang. Ini yang berlaku seterusnya, iaitu daripada satu kedalaman yang dalam, lebih daripada 30 kilometer di dalam kerak bumi, magma, iaitu leburan panas batuan yang bersuhu sekitar 800 hingga 1000 darjah Celsius, telah melalui rekahan-rekahan naik ke atas lalu menekan batuan formasi jerai yang di atasnya ada formasi mahang, dan tekanan daripada jasad magma ini menyebabkan berlaku pemungkuman ataupun dom di situ daripada formasi jerai dan formasi mahang membentuk suatu dom. Dan magma ini beransur-ansur dalam jangka masa yang sangat lama membeku sehingga menjadi satu batuan igneous, kebanyakannya ialah granite atau granit. Kemudian pada fasa yang lebih lewat daripada itu, terdapat pula rejahan magma yang lebih muda yang digambarkan di sini. Dan magma ini bernilai ekonomi kerana dia mengandungi mineral-mineral ekonomi seperti hematit, magnetit yang banyak ditemui di Gunung Jerai sebagai punca besi, calcitrite sebagai punca timah, dan mineral-mineral eksotik seperti tourmaline
dan mineral-mineral dari kumpulan niobium thallium. Kejadian Gunung Jerai ini berakhir pada 2 juta tahun dahulu, iaitu di zaman Quaternary, di mana berlaku proses luluh hawa, angkatan dan hakisan serta runtuhan yang membentuk permukaan bumi Gunung Jerai sekarang. Jadi kita lihat ini puncak Jerai, kemudian ini ialah keratan rentas dan beberapa mercu tanda daripada utara ke selatan. Misalnya ini ialah Jalan Raya Yan Go Cempedak. Ini ialah Jalan Raya Merebuk Semeling, dan ini Sungai Petani. Kemudian kita dapat Sungai Limau di bahagian utara dan Sungai Muda di bahagian selatan. Jadi jelaslah batuan-batuan yang jatuh bersama debris yang menghasilkan luruan air dan banjir besar baru-baru ini ialah batuan-batuan daripada pertamanya granit yang merah ini daripada Jerai, diikuti dengan yang hijau ini batuan metamorf, dan sekumpulan batuan iaitu kuartsit, gneis dan schist, semuanya batuan-batuan yang keras dan padu jatuh ke kaki Gunung Jerai ini. Jadi demikianlah bagaimana Gunung Jerai seperti yang kita lihat pada hari ini telah mendapat bentuk dan keadaannya melalui satu proses geologi yang panjang, iaitu daripada 550 juta tahun dahulu hingga ke zaman kini. Jadi jelaslah bahawa apa yang berlaku baru-baru ini, iaitu luruan air yang menyebabkan banjir di kaki Gunung Jerai, adalah kuasa air, tetapi perlu diingat juga bahawa batuan-batuan yang disebutkan dari formasi Jerai dan formasi Mahang serta granit dan gneis dan schist daripada puncak Jerai itu sebenarnya telah melalui proses geologi menyebabkan berlaku peretakan dan sebagainya. Maka itulah sebabnya secara mudah air yang meluruh boleh mencabutkan blok-blok batuan daripada induknya dan membawanya ke bawah bersama dengan debris tumbuh-tumbuhan seperti pokok dan sebagainya. Itulah dahulu penjelasan yang dapat saya berikan, dan hingga kita berjumpa lagi, jangan lupa untuk memberikan like dan share video ini supaya dapat dikongsi oleh lebih ramai orang, dan jangan lupa subscribe dengan menekan tombol loceng subscribe di dalam video ini. Sekian, sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.